Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Azimah binti Arzali akan membentangkan tentang pengenalan, iaitu berkenaan dengan pengaruh mogok terhadap perkembangan kesatuan sekerja di Malaysia. Menurut Akta Perhubungan Perusahaan 1967, mentakrifkan kesatuan sekerja sebagai mana-mana kesatuan sekerja yang didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pendaftaran kesatuan sekerja. Mengikut Akta Kesatuan Sekerja 1999, kesatuan sekerja didefinisikan sebagai apa-apa pertubuhan atau gabungan orang-orang kerja atau majikan-majikan. Seterusnya, dalam soalan tersebut ada juga menyebut tentang mogok di Malaysia. Menurut Akta Perhubungan Perusahaan 1967, mogok didefinisikan sebagai tindakan memberhentikan atau enggan melakukan kerja oleh sekumpulan pekerja yang bertindak secara bersatu atau menyekat, mengurang, menangguh atau menamatkan pelaksanaan mana-mana tugas berkaitan dengan pekerjaan mereka. Di Malaysia, mogok terawal dalam konteks tindakan perusahaan dilaporkan apabila Parti Komunis Malaya berjaya menyatu padukan pekerja-pekerja bukan mahir, menubuh pergerakan bawah tanah serta mengadakan mogok beberapa kali dalam tahun 1930-an. Berikutan itu, pihak kerajaan memutuskan untuk memperkenalkan Trade Union Enactment pada tahun 1946. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang kesan mogok terhadap perkembangan kesatuan sekerja di Malaysia. Berlaku peningkatan kuasa berunding ataupun kuasa tawar-menawar. Mogok yang berjaya boleh memberikan kesatuan kuasa perundingan yang lebih besar, yang mana apabila kesatuan sekerja dapat mencapai tuntutan mereka melalui mogok, ini dapat membantu mengukuhkan kedudukan mereka dalam rundingan dengan majikan. Peningkatan kuasa tawar-menawar ini boleh membawa kepada perubahan positif dari segi gaji, keadaan kerja, dan perlindungan hak pekerja. Mogok yang berjaya juga menunjukkan kepada majikan bahawa kesatuan mempunyai sokongan dan perpaduan yang kuat di kalangan ahlinya. Ini boleh memberikan kesatuan sekerja kelebihan dalam rundingan dengan majikan, yang mana majikan mungkin lebih cenderung untuk mengambil serius tuntutan kesatuan sekerja dan bersedia untuk mencapai perjanjian yang saling menguntungkan. Seterusnya, berlaku perubahan dasar dan kawal selia. Mogok boleh menjejaskan polisi dan peraturan buruh dengan ketara di negara kita. Jika mogok itu menggambarkan isu yang lebih luas ataupun kontroversi, kerajaan mungkin bertindak balas dengan mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan kerja atau mengubah undang-undang yang berkaitan dengan hak pekerja. Ini boleh menyediakan asas undang-undang yang lebih kukuh untuk kesatuan sekerja dan mengukuhkan perlindungan pekerja. Mogok yang berkesan boleh membawa kepada perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak pekerja. Sekiranya kesatuan sekerja berjaya mencapai tuntutan mereka melalui mogok, kerajaan mungkin melihat keperluan untuk mengubah atau mengukuhkan asas undang-undang sedia ada untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja. Ini boleh melibatkan pindaan kepada undang-undang buruh sedia ada, pengenalan peraturan baharu atau perubahan dalam amalan buruh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Matahari Abdullah. Nombor matriks BA 22160867. Okey. Mogok memberikan beberapa pengaruh terhadap perkembangan kesatuan sekerja di Malaysia. Di antaranya adalah meningkatkan kesedaran buruh. Mogok sering menyebabkan pekerja menyedari hak-hak mereka dan pentingnya bersatu dalam kesatuan sekerja. Hal ini mendorong pekerja untuk bergabung dengan kesatuan dan meningkatkan kekuatan kolektif mereka. Mereka sering dilihat sebagai pilihan terakhir oleh pekerja untuk menyatakan rasa tidak puas hati atau membantah keadaan kerja yang tidak adil melalui mogok. Pekerja bukan sahaja meningkatkan isu mereka untuk mendapat perhatian daripada majikan, tetapi ia juga sering membawa kepada kesepakatan yang lebih kukuh di kalangan mereka. Perpaduan ini menyemarakkan kesedaran kuasa kolektif yang mereka miliki apabila bersatu, dan seterusnya menggalakkan mereka untuk menyertai kesatuan untuk perwakilan yang lebih baik.
peningkatan keahlian kesatuan sekerja seharusnya meningkatkan kesedaran umum tentang hak pekerja dan kepentingan tindakan kolektif. Aspek mogok yang meningkatkan kesedaran ini boleh membawa kepada populasi pekerja yang lebih berpengetahuan, yang lebih bersedia untuk mencabar majikan dan berunding untuk keadaan kerja yang lebih baik. Oleh itu, meningkatkan pemahaman pekerja tentang mogok boleh menjadi cara yang bermanfaat untuk menggalakkan keahlian kesatuan sekerja dan akhirnya mengukuhkan hak pekerja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Jazari bin Jumain, memegang nombor matrik BA 22110319. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh mogok terhadap perkembangan kesatuan sekerja. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang maksud mogok. Mogok merupakan salah satu bentuk tindakan perusahaan oleh para pekerja bagi menuntut hak dan keperluan mereka di tempat kerja. Selain itu, sejajar dengan kebanyakan negara telah menyediakan peruntukan khas kepada para pekerja untuk melakukan mogok dengan cara yang betul dan prosedur yang betul. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengaruh mogok terhadap kesatuan sekerja. Yang pertama adalah menguatkan identiti syarikat pekerja. Melalui mogok, anggota syarikat pekerja dapat merasakan kekuatan perundingan kolektif dan para pekerja merasa lebih terhubung dengan identiti syarikat mereka. Pengalaman dalam melakukan mogok yang berjaya akan meningkatkan sikap kerjasama antara kesatuan sekerja dalam syarikat itu sendiri. Selain itu, mogok juga dapat meningkatkan penyertaan anggota dalam kesatuan sekerja. Peningkatan dalam penyertaan anggota kesatuan sekerja dapat memotivasi pekerja yang lain untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan sesebuah syarikat. Kesan positif daripada kegiatan mogok ini membantu dalam memperbaiki kualiti kerja mereka serta memastikan mereka untuk bergabung dalam kegiatan syarikat yang akan datang. Kesimpulannya, setelah membincangkan tentang kesan mogok terhadap perkembangan kesatuan sekerja, kita mengetahui bahawa bukan sahaja mogok ini memberi kesan negatif, tetapi juga kesan positif akan dihasilkan daripada mogok tersebut. Antara kesan yang telah dibincangkan dalam video ini termasuklah meningkatkan kesedaran buruh, peningkatan kuasa berunding atau tawar-menawar, perubahan dasar dan kawal selia, serta penegakan hak-hak pekerja. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.